Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, pakcik-pakcik, makcik-makcik, saudara-saudari yang dihormati, yang disayangi. Dalam masa yang dibenarkan saya ingin berkongsi dua perkara yang saya rasa harus menerima perhatian rakyat. Yang pertama, harga barang keperluan harian yang makin melambung. Saya rasa kami semua rasa betapa kecilnya duit dalam poket kita sekarang. Betul ke tidak? Yang kedua, kemungkinan besar kalau kita tidak menangani ekonomi kita dengan secara terbaik dan tersusun, negara ini akan mungkin akan bankrupt dalam masa yang tidak lama. Kita imbas kembali sejarah sedikit. Saya nak sentuhkan beberapa perkara penting dalam sejarah kita. Tahun 1963, ketika itu kerajaan British sedang berunding dengan kerajaan Melaya di bawah pimpinan Tengku Abdul Rahman. Pimpinan Sabah, pimpinan Sarawak, pimpinan Singapura dan Brunei bertujuan untuk menubuh persekutuan Malaysia. Brunei tidak setuju. Brunei enggan menyertai Malaysia. Singapura, Sabah dan Sarawak bersama dengan Melaya telah menubuhkan Malaysia pada 16 hari bulan September 1963. 2 tahun kemudian Singapura dipecat. Tinggal Sabah, Sarawak dan Melaya. 2 tahun lalu, Menteri dalam Jabatan Perdana Menteri Idris Jalla memberi amaran sekiranya subsidi barangan keperluan rakyat tidak dikurangkan, negara mungkin muflis pada tahun 2017 atau 2019. Pakar-pakar analisa kewangan antarabangsa memberi ramalan yang lebih mengejutkan. Jika ekonomi dan hutang kita tidak ditangani dengan elok, kemungkinan dalam 2 tahun. Dalam 2 tahun negara ini terpaksa rujuk balik kepada IMF untuk bantuan untuk memulihkan ekonomi kita. Tuan-tuan, puan-puan, tahun 70, ini angka bukan saya, bukan rekan saya, tahun 70, jumlah penduduk di Malaysia yang dikategorikan sebagai miskin, 50% rakyat pada ketika itu, tahun 70, miskin. Tak kira kaum, tak kira di mana, Sabah, Sarawak, Iban, Dayak, Kedasan, Melayu, orang asli India, Cina, semua 50% rakyat dalam keadaan miskin. Tahun 74, syarikat Petronas diwujudkan oleh kerajaan. Mulai tahun 74 sehingga tahun 2009, 35 tahun, hasil pendapatan daripada petrol dan gas masuk tangan kerajaan Barisan Nasional berapa? Bukan milion, bukan bilion, antara 2 hingga 3 triliun. Triliun tu, angka kosong tu ada 12. Nak bayang jumlahnya pun tak dapat kita bayang. 2010 penduduk miskin di Malaysia. Jumlah rakyat dah meningkat. Sekarang dah dekat 27 juta. Jumlah penduduk yang miskin kedana 40%. Kemana pergi 3 triliun tu? Poket UMNO. UMNO kata dia membela nasib dan kebajikan dan masa depan orang Melayu. Orang Melayu di Singapura pendapatan lebih besar daripada pendapatan orang Melayu di sini. Ada UMNO di Singapura? Tak ada. Sebab itu nasib dia lebih baik. Brunei, pendapatan Melayu di Brunei lebih tinggi daripada pendapatan Melayu di sini. Tidak ada UMNO di sana. Sebab itu nasib dia lebih baik.
Idris Jala menumpukan isu subsidi, langsung tidak menyentuh isu duit rakyat digunakan untuk bailout kroni-kroni Dr. Mahathir dan pucuk pimpinan UMNO Barisan Nasional. Mahathir baru ni mengaku duit rakyat digunakan untuk bailout mas. Siapa? Tajudin Ramli. Tapi dia kata apa? Oh, ya, memang itu tak bagus. Tapi bailout yang dibuat oleh Pak Lah lagi tahu. Ini yang mengaku lah. Sama ada Mahathir ke Pak Lah ke, duit rakyat disalahgunakan. Disebab tu sekarang makin hari harga barang naik. Tuan-tuan lebih tak tahu ni. 1 ton gas 14 kilo. Berapa harga dia sekarang? Berapa dia? 28. Rakyat di Brunei diberikan gas, dipaipkan masuk rumah dia percuma. Jangan cakap subsidi, percuma. Brunei ada apa? Petrol saja. Singapura ada apa? Apa pun ada. Kita ada petrol, kita ada gas, kita ada kapal sawit, kita ada getah. Air kita pun dia kena beli, pasir kita dia curi. Tapi kita tak dengar Singapura akan bankrupt. Kita tak dengar Brunei akan bankrupt. Malaysia, kalau kita tak berjaga-jaga, kalau kita tak marah ke depan, kalau kita tidak sekarang ambil balik negara ini untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, sedialah. Kalau kita muflis, duit simpanan kita KWSP hangus, tabung haji hangus. Kalau sekarang ada 10,000, jangan harap ada 10,000 dalam rekod lagi. Ini kesan yang menunggu kita kalau kita cuai. Dan kalau kita ambil sikap tak peduli, tak nak ambil tahu. Saya nak sentuh kawan. UMNO mainkan isu kaum. Melayu akan hilang kuasa. Saya cakap malam ni, saya lebih rela memberi undi saya kepada calon Cina daripada DAP daripada nak berikan undi saya kepada Nayur Rashford UMNO. Tuan-tuan dan puan, saya tak panjang lebar, ada dua penceramah lagi. Cuma saya nak sentuh ni. 20 tahun saya beramal guaman. Saya kerja lawyer di mahkamah, pendapatan boleh tahan lah. Tetapi saya berhenti di hujung tahun 2010 disebabkan makin hari saya melihat kezaliman di mahkamah. Mahkamah tidak lagi membela rakyat, mahkamah membela kroni-kroni UMNO, tokoh-tokoh korporat, hak rakyat diketepikan. Saya tidak sanggup lagi melihat institusi-institusi negara ini hancur cuma untuk membela nasib UMNO, Barisan Nasional dan kroni-kroni mereka. Saya mari ke depan menghargai abu. Saya tidak sanggup, tuan-tuan, di masa yang ke depan akan datang. Saya tidak sanggup menghadapi satu hari di mana anak-anak saya meludah muka saya atas sebab dia kata abah tahu, abah melihat, tetapi abah tidak buat apa-apa. Disebabkan itu, saya sekarang bertekad dengan rakyat. Kita abukan, kita kuburkan UMNO, kita kuburkan Barisan Nasional. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.